Okey, hari ini kita sambung subtopik yang seterusnya 5.3 inersia. Okey, mula-mula kita tengok apakah maksud inersia. Inersia ialah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan pegun ataupun bergerak. Okey, maksud pernyataan ni, semua objek yang ada dekat dunia ni, dia memang akan seboleh-bolehnya akan mengekalkan keadaan asalnya. Kalau dia dalam keadaan bergerak, dia akan cuba kekalkan keadaan pergerakan dia. Kalau dia dalam keadaan pegun ni maknanya dalam keadaan statik ataupun tak bergerak, dia akan cuba kekalkan keadaan pegun tu, statik tu. Okey, daripada takrifan ni, kita boleh kelaskan inersia ni sebenarnya ada dua jenis. Satu dipanggil inersia pegun, satu lagi dikenali sebagai inersia gerakan. Okey, untuk mudah faham, kita cuba tengok situasi yang kita biasa jumpa. Okey, katakanlah kamu ada shilling yang diletakkan di atas cardboard. Kita alaskan dengan cardboard, lepas tu kita letakkan di atas gelas. Tapi dengan syarat kamu kena buat benda ni dengan pantas. Kalau kita tarik kepingan cardboard tu dengan pantas, shilling tu dia tak akan ikut cardboard tu bergerak. Dia akan cuba kekalkan keadaan ataupun kedudukan dia di tengah-tengah permukaan gelas tersebut. Jadi bila kita tarik cardboard tu dengan cepat, kita akan dapati shilling tu akan terus jatuh ke dalam gelas. Dia tak akan ikut cardboard itu apabila kita tarik dia. Okey, itu adalah bukti contoh keadaan inersia pegun. Okey, lagi satu, kalau kamu tengok gambar yang ni, yang sebelah kanan ni, buku kita susunkan beberapa buah buku secara menegak dan kita cuba tarik dengan cepat salah satu buku dan kita akan dapati buku yang berada di atas buku-buku yang kita tarik itu dia akan terus jatuh ke bawah buku yang berikutnya. Dia tidak akan jatuh. Tapi dengan syarat benda ni semua perlu dilakukan dengan pantas. Okey, ini adalah contoh inersia pegun. Kalau kita nak tengok pula contoh inersia gerakan, okey, contohnya ni kalau katakanlah kita naik bas, bas ni sedang bergerak tiba-tiba pemandu tu brake mengejut bas tu. Penumpang kat dalam bas tu akan terhumban ke depan. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab bila bas yang sedang bergerak tu, dia brake secara mengejut, dan bas tu akan berhenti. Penumpang yang kat dalam tu masih belum bersedia untuk berhenti. Seolah-olah dia masih nak kekalkan keadaan dia bergerak. Sebab itulah dalam beberapa ketika dia akan rasa dia akan terhumban ke depan bila bas tu di brake dengan mengejut. Tapi benda ni semua kena dengan cepat. Kalau dia brake pelan-pelan, slow-slow je, dia takkan tercampak. Tapi kalau brake dengan cepat, memang inersia gerakan ni dia akan rasa. Penumpang tu akan tercampak ke depan. Sama jugalah dengan kenderaan-kenderaan lain seperti kereta pun sama. Kalau tengah bergerak laju, tiba-tiba brake secara mengejut, semua penumpang dalam tu akan terhumban ke depan sebab daripada keadaan inersia gerakan. Jadi ini contohlah fenomena yang berkaitan dengan inersia. Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak buat eksperimen di dalam makmal untuk mengkaji inersia ni. Okey, sebelum tu kita kena tahulah inersia ni dipengaruhi oleh faktor jisim. Sekiranya jisim besar, inersia tu akan menjadi semakin besar. Okey, contoh dia eksperimen ni senang je. Kalau kamu tengok gambar rajah tu, kamu ambillah dua bekas baldi ke tin ke yang sama saiz, kemudian gantungkan dia pada ketinggian yang sama. Okey, menggunakan tali. Satu bekas kita isikan, isilah pasir ke apa. Lepas tu kita cuba gerakkan, kita ayunkan kedua-dua bekas tu dengan daya yang sama. Okey, daya kena malar lah. Contoh kalau kamu nak
gerakkan bekas yang kosong dengan bekas bisi pasir tu, katakan kamu tolak dengan sebelah tangan. Kedua-dua bekas tu kena tolak dengan gunakan sebelah tangan lah. Tak boleh lah yang ada isi pasir tu guna dua belah tangan. Yang kosong tu sebelah tangan. Tak boleh. Daya perlu dimalarkan. Maknanya kita kena tolak dengan daya yang sama besar. Okey, selain daripada menggunakan daya yang malar yang sama besar, tali untuk bergantungkan tu pun kena dimalarkan sama tinggi. Okey, bila kita gerakkan kedua-dua bekas tu, kemudian kita cuba ambil masa untuk dia berhenti berayun. Kita akan dapati bekas yang berisi pasir tu mengambil masa yang panjang untuk berhenti. Manakala yang kosong tu dia lebih cepat berhenti, berayun. Okey, itu kalau kita nak tengok inersia gerakan. Kalau kita nak kaji inersia pegun pula, dari keadaan pegun tu, kita cuba gerakkan bekas tersebut. Kita akan dapati bekas yang berisi pasir itu sukar untuk digerakkan. Okey, daripada situ kita boleh simpulkan jisim mempengaruhi inersia dan semakin besar jisim, semakin besar inersia sesuatu objek. Okey, itu eksperimen untuk mengkaji inersia. Okey, kesimpulannya kat situ dia tulis apa? Kat situ kamu tengok dia tulis semakin besar jisim sesuatu jasad atau objek, semakin besar inersia. Okey, bila kita faham konsep inersia ni, barulah kita boleh memastikan kenderaan yang kita naiki, contohnya kereta, perlulah mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti mempunyai tali pinggang keledar. Kenapa? Tadi cikgu dah terangkan, kalau kereta tu sedang bergerak, tiba-tiba kita brake mengejut, semua penumpang kat dalam tu akan terhumban ke depan sebab berlakunya inersia gerakan. Dan dalam kenderaan kita juga selalunya ada beg udara. Kenapa? Sebab kalau berlakunya hentakan, katakanlah bila ditumbang ke depan, kalau terhentak kat steering tu, sekurang-kurangnya kecederaan boleh dikurangkan sekiranya ada beg udara. Itu adalah ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan bagi mengelakkan kecederaan serius yang disebabkan oleh inersia. Okey, cikgu stop.